Kalau kita nak beli barang kan, beg ke, jaket ke, selalu lah kita akan macam, okay, fabric dia nylon, okay, yang ni dibina daripada polyester. Jadi binatang apa polyester dan nylon ni kan? Belum aku cerita dengan lebih lanjut, dan minta hamba tolong subscribe YouTube channel Vaska TV. Okey, sebelum aku mulakan penceritaan, aku nak bagi disclaimer dulu. Setiap apa yang aku cerita ni hanyalah berdasarkan pengalaman dan pembacaan peribadi aku. Jadi, kalau ada tersalah fakta, minta tolong betulkan di ruangan komen. Okey, secara asasnya polyester dan nylon ni dia adalah sintetik fabric. Maksudnya sebelum wujudnya sintetik fabric ni, manusia menggunakan cotton ataupun kapas ataupun sutera, silk. Yang mana sutera ni dibuat daripada kukun dan kapas ni dia diperbuat daripada pokok kapas. So bila manusia dah maju, manusia nak cari alternatif kepada sutera dan kapas ni, maka terbinalah polyester dan nylon ni. Okey, dia sebenarnya sintetik fabric ni dia ada banyak ni. Dia ada spandex, dia ada akrilik, dia ada akrilik, dia ada spandex dan macam-macam jenis lagi. Dan dia ada juga semi sintetik fabric, yang mana fabric yang sintetik ni 50% digabungkan dengan fabric yang natural. Contoh macam polyester gabung dengan cotton. So dia akan jadi blend. Okey, tak payah pening kepala, kita teruskan kepada polyester dan nylon. Nak pilih yang mana? Video kali ni aku nak bagi panduan kepada hampa kalau hampa nak pilih sesuatu produk tu, dan khusus kepada beg lah. Dan kalau selain beg macam jaket ataupun tactical punya wear pun boleh pakai tips ni, tak ada masalah. Yang pertama sekali, apa perbezaan dia punya feel ataupun texture? Okey, dari segi texture, nylon ni dia lebih licin. Sebabnya nylon ni dia diciptakan untuk menggantikan sutera, yang mana sutera ni memang sifat dia licin dan dia ada silky punya feel tu. So berbanding dengan polyester, polyester ni dia fabric yang sedikit kasar dan dia keras dan dia nampak dull, nampak rugged. Dan polyester ni dia punya feel pun, kita pegang pun kita rasa kasar pada bahagian surface dia tu. Namun pada masa moden ni kan, fabric-fabric untuk buat beg ni dah tak nampak beza banyak dah antara polyester dan nylon. Kalau kita tengok dengan mata kasar pun kita susah sangat nak differentiate lah, sebab dia punya teknologi sekarang ni, polyester tu dia pun boleh jadikan daripada dia punya texture dan dia punya feel tu hampir dah kepada nylon. So yang kedua, perbezaan dari segi color, dari segi warna, dari segi dye dia punya fabric tu. So untuk polyester ni dia adalah material yang sedikit licin, macam aku cakap di poin yang pertama tadi. Jadi kadar penyerapan dye ataupun kadar penyerapan warna dia tu agak kurang berbanding polyester. Kalau nak cari produk yang terdedah kepada panas lama dan hampa tak mau produk tu luntur warna dia tu, pilih polyester. Tapi ni tak bermaksud nylon tak bagus. Tunggu aku akan bagi kesimpulan di akhir video ni. Okey, sedikit tips. Kalau hampa ada beli apa-apa produk dan hampa nak produk tu tak lusuh, pakai lama-lama pun nampak baru je, color dia stay je kat situ. Okey, tips yang pertama adalah jangan terdedah kepada panas terlalu lama. Terlalu lama ni maksud aku macam sehari ataupun 2 hari. Kalau 1, 2 jam, 3 jam tu dia tak ada masalah. Dia yang sehari, 2 hari dan berterusan. Lagi satu, elakkan produk tu daripada bergeser. So itu tips untuk maintain hampa punya color fabric pada produk hampa. Okey, dari segi ketahanan lasak, sebenarnya nylon dan polyester ni dua-dua tahan lasak dan dua-dua lebih lasak berbanding cotton dan juga silk, sutera. Sebab itulah kalau kita tengok tactical wear ataupun military punya produk, orang akan guna nylon ataupun polyester. Orang tak akan guna cotton dan orang tak akan guna sutera. Sebabnya sutera dan cotton ni dia lebih kepada feel, dia lebih kepada keselesaan, dia lebih kepada kita nak buat produk yang serak peluh, macam t-shirt, baju sesuai lah. Cumanya untuk military punya produk, contoh macam beg senapang, beg senjata, orang akan guna polyester ataupun nylon. Sebenarnya dua-dua polyester dan nylon ni tahan lasak. Jadi aku tak boleh nak cakap polyester lebih bagus ataupun nylon lebih bagus. Dia sebenarnya bergantung ketebalan fabric tersebut. Poin hilang lah. Okey, yang keempat, dari segi ketahanan air, polyester dan nylon sama macam yang tadi juga. Fabric ni adalah fabric sintetik, dia tak menyerap air. Tapi kalau kita baca dekat Google ataupun dekat internet, kita akan nampak ramai orang cakap yang nylon ni dia lebih menyerap air berbanding polyester. Tapi sebenarnya benda ni bergantung juga. Kalau contohlah fabric nylon tu dia letak nanoteknologi punya coating. So fabric tu bila terkena air pun, fabric tu tak akan menyerap air tu. Dia punya coating tu akan protect fabric tu
daripada menyerap air tu. Jadi kita tak boleh juga nak cakap nylon lebih senang basah ataupun polyester lebih senang basah. So kita tak boleh, kita tak tahu. Kita based on dia punya coating pula. So kesimpulan dia, nak pilih yang mana? Polyester ataupun nylon? Okey, sebenarnya kalau baca kat Google polyester versus nylon, hampa akan dapat gambaran yang terlalu umum. Maksudnya orang-orang yang bagi faktor tu, dia menghuraikan dari segi asas polyester dan asas nylon tu sendiri tanpa mengambil kira beberapa faktor penting. Contoh, ketebalan fabrik. Okey, ketebalan fabrik ni memainkan peranan untuk menentukan dia punya ketahanan, dia punya bebanan yang dia mampu tahan. Dan yang kedua, dia punya coating. Coating ada banyak, ada nanotech punya coating, ada PVC punya coating, ada PU punya coating. Dua faktor ni akan menentukan sama ada fabrik tu tahan lasak, tahan air ataupun tahan daripada geseran. Jadi pada pendapat aku, sebenarnya tak kisah pun polyester ataupun nylon, as long as produk tu ada coating dan dia menggunakan ketebalan yang sesuai. Contohlah kita nak buat beg yang untuk bawa banyak barang, jadi kita perlukan fabrik yang tebal supaya bebanan di dalam beg tu mampu ditampung oleh fabrik tu. Kalau fabrik tu tak cukup tebal, lama kelamaan dia akan terkoyak dan dia akan rapus. Contohlah aku tengok beg sekolah budak-budak lah kan, bila letak buku banyak sangat, sat je tak sampai setahun, beg tu pun dia dah merekah dan dia dah pecah. Tu sebabnya beg tersebut tak menggunakan fabrik yang betul untuk menampung beban yang beg tu nak bawa. Sebab itulah beg tu pecah. So dekat tangan aku ni ada satu produk wallet, yang mana wallet ni dibina menggunakan material nylon Cordura, brand lokal ni. Nanti aku boleh tag dekat description, so hampa boleh usah. Kalau hampa pegang, hampa akan rasa nylon punya feel, dia punya kelicinan dan dia punya silky tu. Dan pada tangan aku ni juga ada beg daripada Vaska, beg aku sendiri, dan beg ni menggunakan material polyester. Yang mana polyester ni feeling dia agak kasar sikit. Sebab apa kami pakai polyester adalah daya dia nak hold warna tu lebih lama lah, macam aku cerita tadi tu. Walaupun dia lebih kasar, tapi daya dia nak hold warna tu lebih lama. So hang boleh nampak material dia sedikit kasar berbanding nylon tadi. So pada next video aku akan cerita pula macam mana kita nak tentukan ketebalan fabrik. Sebab fabrik ni kita tengok 600D, ada 1000D, ada 1680D kalau tak salah aku. Dia ada banyak jenis. Aku akan buat pada next video. Tolong subscribe dulu geng. Assalamualaikum. Sekali lagi ya. So, itu saja kesimpulan yang aku boleh buat untuk kita compare antara polyester dan nylon. Jadi kalau aku ada buat apa-apa kesalahan fakta, aku harap hampa boleh betulkan di ruangan komen. Assalamualaikum. Ciao.